Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya, para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, setelah kita berbicara tentang kelebihan kita mendirikan malam, kemudian kita juga telah berbicara perbahasan mengenai turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada setiap malam. Dan kita juga telah berbicara mengenai beberapa hadis yang cukup penting kepada kita, terutamanya tentang kita mengakhiri solat malam kita dengan solat witir. Manakala pada malam ini kesinambungan daripada bicara kita yang lalu, petikan daripada muka surat 417. Muka surat 417. Untuk makluman kita, pihak masjid ada menyediakan kitab, tuan-tuan, sekiranya kita ingin mendapatinya, insya-Allah. Muka surat 417. Malam ini kita ingin berbicara tentang satu tajuk yang popular, tuan-tuan. Bab anjuran untuk mendirikan solat tarawih. Bab anjuran untuk mendirikan solat tarawih. Manakala dalam nuskha asal, di sini Imam Muslim rahimahullahu taala menyatakan babun at-targhibu fi qiyam Ramadan wa huwa at-tarawih. Berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, wa Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Wardah Ibnu Kushal Al-Qushairi An-Naisaburi, wafat pada tanggal 261 Hijrah, yang mana Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menukilkan, melihat kepada bab yang ada di tangan kita, bab ini adalah bab yang jelas, saranan anjuran untuk sama-sama kita mendirikan Ramadan, iaitu salat tarawih. Seolah-olah apabila kita melihat bab ini, tuan-tuan, melihat kepada bab tersebut, galakkan untuk mendirikan Ramadan. Bila sebut mendirikan Ramadan, secara umumnya ianya melihat kepada ritual ibadah solat yang kita kerjakan, iaitu solat tarawih. Terus kita lihat hadis yang diriwayatkan di sini. Muka surat 417, kita pergi pada baris yang kedua, tuan-tuan. Muka surat 417, selepas bab itu kita pergi baris yang kedua. Terus kita lihat pengriwayatan daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Arti daripada hadis di atas, baris yang terakhir daripada muka surat 417, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan solat pada malam Ramadan, yakni solat tarawih, dengan penuh keimanan dan mengharap, yakni pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Kembali kita melihat dan merujuk hadis itu. Manakala hadis ini adalah hadis yang jelas, menyatakan kepada kita sekiranya kita mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab. Di sini kita ingin melihat apa kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada pengertian iman dan juga pengertian ihtisab. Biasa kita mendengar
para asatizah yang datang ke tempat kita membaca hadis ini, siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan penuh ihtisab. Apa makna ihtisab, tuan-tuan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, terlebih dahulu kita ingin melihat pengertian iman, siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan. Apa makna dengan penuh keimanan, tuan-tuan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, tasdiqan bi annahu, iaitu dia membenarkan sesungguhnya hak yang selayaknya manakala ia berpegang atas kelebihannya. Okey. Di sini, tuan-tuan, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mensyarahkan ungkapan daripada perkataan di atas, terutamanya iman. Maksud siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman, iaitu dia membenarkan apa yang telah dijanjikan atas kelebihan kita mendirikan Ramadan. Okey, bila kita mendirikan Ramadan, tuan-tuan, kita percaya dan kita meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah. Itu maksud keimanan, dengan penuh keimanan. Manakala pada perkataan yang kedua, ihtisab, siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman. Tadi kita dah faham maksud dengan penuh keimanan, iaitu kita membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala merujuk kepada kelebihannya. Manakala pengertian ihtisab, iaitu dia menghendaki Allah Subhanahu wa taala semata, tidak berhasrat untuk memperlihatkan kepada manusia. Dan juga selain daripada demikian itu, yang mana ianya membelakangi sifat ikhlas. Apa makna ihtisab? Tadi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan ihtisab artinya iaitu kita mendirikan Ramadan tadi hanya mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan yang mudah, kita mendirikan Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, yakni membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian ihtisab artinya dengan penuh keikhlasan. Biasa kita dengar hadis ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah secara ringkasnya, tuan-tuan, siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, yakni membenarkan apa yang telah dijanjikan, dan ihtisab, erti ihtisab yakni dengan penuh keikhlasan. Apa jaminannya? Maka diampunkannya dosanya yang terdahulu. Ini jaminan daripada Rasulullah SAW. Ada dua syarat. Jika kita lihat pada hadis ini, digariskan kepada kita dua syarat. Yang pertama dengan penuh iman, yakni kita membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah tanpa kita syak ragu, tuan-tuan, tanpa kita syak wasangka atas apa yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah. Yang keduanya dengan penuh ikhlas, tidak mengharapkan manusia melihat kita datang mendirikan solat tarawih bukan kena untuk menunjuk-nunjuk. Sebaliknya, memang keikhlasan kita saat kita mendirikan solat tersebut. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wattafaqal ulama'u 'ala istihbabiha, dan para ulama bersepakat atas perbuatan itu. Ritual ibadah itu adalah disunatkan. Okey, sekarang para ulama bersepakat solat tarawih adalah solat yang disunatkan. Kemudian mereka berselisih pandangan. Adakah solat tarawih ini lebih afdal didirikan secara berjamaah ataupun didirikan secara individu di rumah? Di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, terus saya terjemahkan, maka berkatalah Syafi'i dan juga jumhur mereka yang bersependapat dengannya, begitu juga Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebahagian daripada imam mereka yang merujuk kepada mazhab Imam Maliki. Dan selain daripada mereka, mereka berpendapat yang terbaik solat itu didirikan secara berjemaah. Tuan-tuan, ini pandangan mazhab kita, tuan-tuan. Pandangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, solat tarawih itu lebih afdal kita mendirikan secara berjemaah, melihat kepada perbuatan yang pernah dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Nanti kita akan lihat hadis itu, tuan. Nanti kita akan berbicara dalam bab itu. Sekarang mazhab kita berpaksikan kepada hadis tadi, yang mana kita sepakat solat sunat itu ianya adalah solat yang disunatkan. Manakala mereka berselisih pandangan, ada yang berkata lebih baik solat itu secara individu di rumah, ada yang berkata ianya afdal didirikan secara berjemaah. Sebaliknya, di dalam mazhab kita yang terbaik adalah kita mendirikan solat tarawih secara berjemaah. Kemudian kita lihat pada hadis tadi,
siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan penuh keikhlasan, diampunkan dosanya yang terdahulu. Tuan-tuan, semua dosa ke ataupun dosa kecil, ataupun tanpa dihitung dosa kecil dengan dosa besar sekali ke, macam mana? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang popular di sisi pandangan fuqaha, sesungguhnya hadis ini menceritakan tentang perkhususan diampunkan dosa-dosa kecil semata, bukan dosa-dosa besar. Tuan-tuan, maksud hadis itu berbicara, kata mereka, ianya dikhususkan tentang penghapusan dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Maknanya kita mendirikan Ramadan kita, diampunkan dosa kita yang terdahulu, yakni dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Manakala di sana ada mereka yang berpendapat juga turut diampunkan dosa-dosa besar dan diringankan dosa-dosa besar. Ini melihat kepada pandangan yang lain. Walaupun begitu tuan-tuan, kita boleh melihat dan mengambil kedua pandangan tersebut, yakni dosa-dosa kita diampunkan, terutamanya dosa-dosa kecil, manakala dosa-dosa besar kita diringankan dengan sebab perolehan kita saat kita mendirikan Ramadan tersebut. Seterusnya kita lihat hadis berikutnya, muka surat 418, baris yang kedua. Tuan-tuan, baris yang kedua, hadisnya adalah hadis yang sama. Manakala kita akan membaca hadis ini, sebab di sana ada beberapa penceritaan yang menarik tuan-tuan pada hadis tersebut. Okey, kita lihat. Terus kita pergi baris yang kedua, pertengahannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimatin fayaqulu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal amru ala dhalik. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. Arti daripada hadis di atas, akhir baris yang keempat tuan-tuan. Kita lihat akhir baris yang keempat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi untuk mengerjakan, yakni solat pada malam Ramadan dengan tidak mewajibkannya. Baginda bersabda, sesiapa yang menunaikan yakni solat pada malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap yakni pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, sementara perkara itu tetap seperti itu. Demikian pula pada pemerintahan Abu Bakar hingga permulaan pemerintahan Umar. Cerita apa ni tuan-tuan? Secara umumnya hadis ini seperti mana hadis tadi, cuma poin yang akhir itu kita kurang jelas. Kita kurang jelas tuan-tuan. Melihat kepada poin yang akhirnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sementara perkara itu tetap seperti itu. Apa makna Rasulullah wafat, perkara itu tetap seperti itu? Maknanya tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, solat tarawih tidak didirikan secara berjemaah. Nanti kita akan cerita dalam bab itu tuan-tuan. Demikian pula pada pemerintahan Abu Bakar. Masa awal pemerintahan Abu Bakar juga, Abu Bakar tidak melazimi mendirikan solat tarawih secara berjemaah di Masjid Nabawi. Tidak didirikan juga. Sebaliknya hal ini diteruskan semasa awal pemerintahan Umar. Maknanya selepas itu Umar mendirikan solat secara berjemaah ke? Ya. Nanti kita akan masuk dalam bab itu tuan-tuan. Jadi kita faham pada poin itu dulu. Nanti maknanya sekarang kita mendirikan solat secara berjemaah ni macam mana cerita? Sebab kalau kita lihat pada hadis ini, seolah-olah solat tarawih secara berjemaah itu tidak didirikan di zaman Rasulullah dan juga Abu Bakar, dan pada awal pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita akan masuk dalam bab itu nanti. Okey, kemudian hadis berikutnya. Hadis berikutnya tuan-tuan, nanti kita akan masuk pada perbincangan itu insya-Allah. Hadis berikutnya juga mafhum hadis seperti mana hadis yang kita bicarakan tadi. Muka surat 419, terus kita lihat terjemahannya. Terus kita lihat terjemahan tuan-tuan. Akhir baris yang kelima, sambungan baris yang keenam, bahawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
telah menceritakan kepada mereka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ini biasa kita dengar, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap yakni pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan sesiapa yang menegakkan yakni solat pada malam Lailatul Qadr dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadisnya seperti mana tadi juga, cuma pada awal hadis ini berbicara tentang puasa di bulan Ramadan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakni membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah, wahtisaba, yakni dengan penuh keikhlasan, diampunkan dosanya yang terdahulu. Manakala hadis yang lain seperti mana hadis yang kita bicarakan tadi. Okey, kita sambung semula bicara kita, tuan-tuan. Sekarang kami ada soalan, adakah solat tarawih dahulu tidak pernah didirikan secara berjemaah semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada? Sebab jika kita faham pada poin daripada hadis yang kedua tadi, seolah-olah solat tarawih secara berjemaah ini tidak didirikan semasa hayat Rasulullah. Okey, tuan-tuan, kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya baca hadis ini, tuan-tuan, sebab hadis ini tidak dimuatkan di dalam kitab yang ada di tangan kita. Kitab yang ada di tangan kita adalah ringkasan. Berarti di sana ada hadis-hadis yang tidak dimuatkan untuk meringkaskan apa yang ada di tangan kita. Di antara hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, tidak ada di dalam kitab kita, tuan-tuan. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilati fa kathura an-nas thumma ijtama'u min al-lailati ath-thalithati aw ar-rabi'ati falam yakhruj ilayhim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa anni khashitu an tufrada alaykum qala wa dhalika fi Ramadan. Okey, tuan-tuan, hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Persoalannya tadi, adakah solat Ramadan secara berjemaah ini tidak didirikan sepanjang hayat Rasulullah, ataupun ianya pernah didirikan dahulu secara berjemaah? Okey, hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tuan-tuan, yang mana Aisyah menceritakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam baginda keluar. Malam ini adalah malam Ramadan. Baginda keluar pada pertengahan malam. Maka baginda mendirikan solat di masjid. Rasulullah masuk masjid, Rasulullah dirikan solat. Manakala para sahabat yang melihat Rasulullah sedang mendirikan solat, mereka pun berada di belakang Rasulullah, turut serta dalam solat tersebut. Kemudian keesokan harinya, masing-masing para sahabat berbicara dan bercerita sesama mereka, semalam kami solat bersama dengan Rasulullah, semalam kami mendirikan malam Ramadan bersama dengan Rasulullah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Kemudian pada malam yang kedua, para sahabat semakin ramai. Semalam sikit je, malam yang kedua semakin ramai. Kemudian malam yang ketiga, para sahabat menanti Rasulullah dan masjid penuh dengan kehadiran para sahabat. Lalu baginda alaihi salatu wasallam keluar dan mengimami solat sunat tarawih. Maknanya tidak dinamakan tarawih ke? Ya, tuan-tuan, ini dinamakan dengan solat malam. Nanti kita akan berbicara jika sempat pada malam ini, asal usul solat itu dinamakan dengan solat tarawih. Jadi solat ini telah didirikan secara berjemaah. Manakala pada malam yang ketiga, para sahabat penuh, melimpah masjid. Rasulullah keluar dan baginda alaihi salatu wasallam mengimami mereka. Malam keesokannya, yakni malam yang keempat, tuan-tuan, pagi sebelum malam keempat, keesokan harinya para sahabat dia orang cerita sama dia orang tentang solat malam, tuan-tuan. Malam yang keempat, masjid dipenuhi dan sekitar masjid juga penuh dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in hadir untuk mendirikan solat malam bersama dengan Rasulullah. Okey, solat malam di sini yang dinamakan di sisi kita dengan solat tarawih, tuan-tuan. Manakala pada malam yang keempat itu, tuan-tuan, falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tidak keluar. Para sahabat tunggu, Rasul tak keluar mengimami mereka untuk solat malam tersebut. Sehinggalah baginda keluar ketika solat subuh.
Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Malam keempat Rasul tak keluar. Sedangkan masjid dah penuh, kemudian sekitar masjid juga penuh dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bila Rasulullah keluar, keesokan paginya subuh. Selesai daripada solat subuh, falamma qadal fajr aqbala 'ala nas. Selesai pada solat subuh tuan-tuan, Rasulullah terus memalingkan wajahnya ke arah para sahabat. Rasul memandang ke arah para sahabat. Lalu baginda alaihi salatu wassalam bersabda, amma ba'd. Maka demikian itu, sesungguhnya, sekiranya tidak memberati ke atasku. Tuan-tuan, apa maksudnya? Rasulullah SAW berbicara tentang semalam, sebab Rasul tak keluar. Aku tidak takut ke atasku apa yang berlaku pada semalam. Yalah, para sahabat datang menanti Rasulullah, Rasul tak keluar. Rasulullah kata, aku tak takut ke atas diriku apa yang berlaku semalamnya, tetapi aku takut sekiranya difardukan ke atas kalian solat pada malam hari semalam. Faham tak tuan-tuan? Maka kalian pasti tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Apa maksud hadis ini? Okey. Sekarang kita dapat melihat solat tarawih secara berjemaah pernah didirikan di zaman Rasulullah selama 3 malam. Malam yang keempat Rasul tak keluar. Keesokan paginya Rasulullah menyatakan kepada para sahabat yang mana baginda tidak takut untuk mendirikan solat malam, tetapi baginda takut sekiranya solat itu difardukan kepada kita. Boleh faham tak tuan-tuan? Maknanya sebab Rasul tak keluar, Rasul takut sekiranya solat tarawih itu difardukan. Sebab itu baginda tidak melazimi. Bukan bererti baginda alaihi salatu wasallam menghalang. Okey, di sini tuan-tuan, pada hadis ini kita tidak mendapati lafaz yang menegah. Cuma Rasulullah tidak keluar pada malam yang keempat sebab takut sekiranya solat itu difardukan kepada kita, semestinya kita tidak mampu. Betul tak tuan-tuan? Itu yang Rasulullah risau. Sekiranya Rasulullah melazimi solat tersebut, tiba-tiba difardukan, habis kita tuan-tuan. Nak balik kampungnya lagi. Ini kita tahulah tuan-tuan, tempat kita, saya yakin kita juga berhadapan dengan situasi yang sama. Mana-mana tempat lah di masjid tuan-tuan. Malam pertama penuh tuan-tuan, macam kita nak bangunkan 5 tingkat lagi masjid, tak cukup. Malam kedua kurang sikit. Malam ke-10 kembali kepada fitrah. Malam 27, ustaz balik kampung kot, kita sangka baik je lah. Pagi raya penuh pula tuan-tuan. Betul tak? Pagi raya penuh. Mana kata balik kampung, pagi raya penuh pula masjidnya. Tuan-tuan, itu realiti. Jadi Rasulullah SAW cukup memahami keadaan kita, keadaan umatnya. Sekiranya baginda melazimi solat tarawih pada ketika itu tuan-tuan, habis kita tuan-tuan. Bahkan Rasulullah takut sekiranya solat itu difardukan kepada kita, semestinya kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Ini melihat kepada sabda baginda Rasulullah SAW. Okey, melihat hadis di atas tuan-tuan, pengharusan kepada kita untuk mendirikan solat secara berjemaah, solat sunat. Yang pertama. Yang kedua, jika kita lihat pada malam yang pertama, Rasulullah solat seorang dia mula tuan-tuan. Kemudian para sahabat datang dan berbaris di belakang Rasulullah. Artinya baginda solat secara individu, manakala para sahabat di belakangnya mereka mengikuti solat Rasulullah, dalam arti katanya makmum. Apa yang dapat kita faham di sini? Di sini tuan-tuan, tidak menjadi masalah sekiranya imam niat solat individu, manakala makmum berniat mendirikan solat berjemaah, tidak menjadi masalah. Manakala makmum mereka memperolehi pahala solat jemaah, imam sekiranya ia tidak menukar niatnya daripada individu kepada imam, dia hanya memperolehi satu pahala sahaja. Sebaliknya, sekiranya ia menukar niatnya daripada makmum kepada imam ataupun daripada individu kepada imam, dia pasti akan memperolehi pahala secara berjemaah. Contoh tuan-tuan, contoh kita solat di arena A, solat di arena A, tiba-tiba ada datang seorang hamba Allah, dia datang tulis dalam sejarah tepi kita, dia solat, maknanya dia ikut kita lah. Padahal tadi kita mula-mula kita niat solat seorang kita je, dia datang dan dia follow kita. Masa tu sekiranya kita menukar niat kita kepada niat imam, kita akan memperolehi pahala jemaah. Sebaliknya kita tetap dengan niat kita tadi tuan-tuan, tanpa kita
beralih kepada imam, kita akan memperolehi satu sahaja. Ini melihat kepada pengharusan. Melihat kepada hadis itu tidak menjadi masalah sekiranya niat yang berbeza. Contoh yang lainnya tuan-tuan. Contoh yang lainnya. Saya musafir. Saya solat zuhur. Pada ketika itu dah masuk solat asar. Saya jadi imam, niat zuhur, Tuan Haji niat solat asar. Tuan-tuan, sah ke tak solat saya? Ada masalah ke tak? Saya solat zuhur, saya musafir. Tuan Haji, ialah masa waktu asar, Tuan Haji solat asar. Saya imam, niat saya adalah niat solat zuhur, Tuan Haji niat solat asar. Ada masalah ke tak tuan-tuan? Juga tidak ada masalah dalam bab ini sekiranya berselisihan melihat kepada niat tadi. Okey, melihat kepada perkara itu tidak masalah tuan-tuan. Dalam bab itu tidak ada masalah. Terutamanya kita, begitu juga musafir dan juga muqim, juga tidak ada masalah di dalam bab itu. Kemudian okey, ini juga di antara nukilan yang dimuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lihat, saya mengulangi semula apa yang dibicarakan tadi. Berdasarkan hadis yang kita nyatakan tadi, pengharusan mengikuti mereka yang tidak berniat imam. Seorang yang solat, dia tak niat imam pun, kita datang-datang, kita follow dia, tak ada masalah tuan. Kemudian wahadha, dan ini yang paling sahih melihat kepada pandangan yang paling popular dalam mazhab kita. Ini pandangan mazhab tuan-tuan. Dalam mazhab kita, inilah pandangan yang paling popular, walaupun kita follow di belakang seorang imam yang tidak berniat imam. Contoh, imam kita dah solat isyak tuan-tuan. Dia solat isyak, manakala dia mungkin terlepas pandang. Ini biasa tuan-tuan. Kadang-kadang kita niat individu, tanpa kita berniat kita adalah imam. Kita sebagai makmum tuan-tuan dapat tak pahala jemaah? Dapat. Ini melihat kepada apa yang dibicarakan tadi. Walaupun dia tidak berniat imam, manakala bagi hak makmum, mereka memperolehi pahala jemaah. Tidak menjadi isu. Tak ada masalah dan tidak menjadi isu. Manakala imam kita tadi, dia hanya memperolehi satu sahaja. Sebaliknya kita sebagai makmum di belakangnya, kita memperolehi pahala jemaah. Kemudian berdasarkan hadis itu, seorang imam, seorang pemimpin, sebab Rasulullah tuan-tuan, dia juga adalah pemimpin kota Madinah, dia juga adalah pemimpin kerajaan Islam, dan dia juga adalah imam Masjid Nabawi. Manakala perkara ini diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin selepas Rasulullah. Selepas Rasulullah tuan-tuan, itu yang orang buat. Siapa yang jadi pemimpin nombor satu negara, dialah yang jadi imam di Masjid Nabawi. Kalau di tempat kita tuan-tuan, masjid negara, siapa yang perlu jadi imam tuan-tuan? Imam besar siapa? Diikutkan tuan-tuan, siapa imam besar dia? Senyap habis semua nak cakapkan ustaz kena kita. Tak tuan-tuan, ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Dahulunya zaman Rasulullah dan juga para sahabat selepasnya, imam besar Masjid Nabawi, dia adalah ketua kerajaan. Okey. Kemudian kita kembali semula pada hadis tadi. Diteruskan oleh Rasulullah. Maknanya selepas itu tidak dirikan solat tarawih tuan-tuan. Selepas daripada malam yang keempat, tidak dirikan solat tarawih secara berjamaah. Bermula pada saat itu. Sebaliknya bila kita lihat ungkapan Rasulullah tadi, tidak melihat kepada ungkapan yang menegah. Melihat kepada perkara itu, para ulama berpendapat, ya, solat tarawih secara berjamaah itu hukumnya tetap disunatkan. Sebab tidak terdapat arahan daripada Rasulullah SAW untuk meninggalkannya. Sebaliknya Rasulullah meninggalkan solat secara berjemaah itu takut solat tarawih difardukan kepada umat baginda, sedangkan Rasulullah telah wafat. Hukum itu dikekalkan sehingga ke hari ini. Manakala apa yang dilakukan oleh Rasulullah dikekalkan semasa pemerintahan Abu Bakar. Abu Bakar pun tak buat juga tuan-tuan, solat secara berjemaah tarawih, tak juga. Sebaliknya Umar juga meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga Abu Bakar. Sebaliknya tuan-tuan, pertengahan dan selepas daripada pemerintahan Umar, pertengahan sehingga akhir pemerintahannya, yang mana Umar menghimpunkan semula masyarakat, rakyatnya, dan melantik seorang imam untuk mengimami solat tarawih. Okey tuan-tuan, adakah apa yang dilakukan oleh Umar ini salah? Bila kita lihat, nak kata salah pun tak, sebab Rasulullah pernah buat tuan-tuan.
Rasulullah pernah buat. Perkara ini pernah Rasulullah buat. Bahkan Rasulullah SAW tidak menegah apa yang baginda lakukan dahulu. Jadi Umar kembali menghidupkan, sebab Umar pandangan ya Rasulullah pun dah wafat. Sebab ialah masa Rasulullah ada dahulu, Rasulullah takut sekiranya perkara itu difardukan. Sekarang ni dah tak ada dah Rasulullah, wahyu pun terputus. Secara tidak langsung Umar kembali menghidupkan semula sunnah mendirikan solat tarawih secara berjemaah, yang mana ianya dikekalkan sehingga ke hari ini tuan-tuan, terutamanya Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, jadi di sini kita nampak dan kita faham. Sekiranya orang berkata kepada kita, solat tarawih secara berjemaah ni bid'ah ni, tuan-tuan, okey begini tuan-tuan, kita boleh katakan kepada mereka apa yang kita faham melihat kepada bicara tadi. Okey begini, Rasulullah pernah buat, dan para sahabat juga turut serta bersama dengan Rasulullah sempat mendirikan solat tarawih 3 malam berturut-turut. Manakala pada malam yang keempat Rasulullah tidak keluar. Bukan apa Rasulullah tak keluar, sebaliknya keesokan paginya Rasulullah mengingatkan para sahabat baginda takut sekiranya solat tarawih itu difardukan. Melihat kepada ucapan Rasulullah itu, tidak Rasulullah menegah para sahabat untuk mendirikan solat secara berjemaah. Jadi mereka melihat Rasulullah tak buat, jadi mereka pun tidak mendirikan salat secara berjamaah. Itu sahaja. Selepas kewafatan Rasulullah, terutamanya semasa pemerintahan Umar, perkara ini Umar melihat kepada maslahah umat Islam yang datang ke masjid, kemudian solat dalam keadaan berkelompok-kelompok tuan-tuan. Jadi dia menghimpunkan kesemua mereka dengan satu imam. Jadi bermulalah saat itu solat tarawih didirikan secara berjemaah lebih daripada 1100 tahun tuan-tuan. Lebih daripada 1400 tahun apa yang diusahakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Okey, kemudian kita lihat bab berikutnya 419. Kita lihat bab berikutnya 419. Sebelum kita melangkah masuk pada bab ini, jika kita lihat pada hadis tadi tuan-tuan, selepas solat subuh Rasulullah memalingkan wajahnya ke arah para sahabat. Di sini juga menunjukkan atas pengharusan imam mesti menyatakan sesuatu jika dia melihat terdapat maslahah. Sebagai contoh tuan-tuan, imam sebagai contoh tadi, imam ada melihat seorang daripada jemaah kita ambil wuduk kurang sempurna. Imam nak tegur dia seorang, sekarang dia berasa hati. Jadi imam pun ambil inisiatif selepas salat, terus imam melihat ke arah makmum dan imam memberi sedikit tazkirah tentang cara wuduk dengan betul. Ini diharuskan kepada seorang imam tadi. Bahkan seorang imam mesti melihat maslahah makmum tersebut dan semestinya dia mengambil inisiatif untuk menegur mereka, seperti mana apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Okey, kita masuk pada bab berikutnya. Bab doa pada solat malam. Bab doa pada solat malam. Ini penting tuan-tuan. Terutamanya saya yakin tuan-tuan ibu-ibu dari kalangan mereka yang mendirikan malam. Nanti kita boleh snap muka surat ini terutamanya pada doa-doa tertentu tuan-tuan. Kita boleh lihat dan kita boleh baca dalam solat malam kita terutamanya. Dalam nuskha asal, babun ad-du'a fi salatil laili wa qiyamih. Bab doa pada solat malam dan ketika mendirikan malam. Okay. Kita lihat hadis Rasulullah SAW baris yang ketiga tuan-tuan. Baris yang ketiga. An Ibn Abbas annahu qala bittu laylatan 'inda khalati Maimunah فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأداراني عن يمينه فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة
faqama fasalla wa lam yatawadda wa kana fi du'aih. Okey, muka surat 420 tuan-tuan. Ini kita boleh snap. Nanti kita boleh snap, kita boleh baca ketika mana kita mendirikan solat malam kita. Muka surat 420. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa 'azzim li nura. Qala Quraib wa sab'an fi at-tabut falaqitu ba'da walad al-Abbas فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. Arti daripada hadis di atas. Arti daripada hadis di atas, tuan-tuan. Kemudian kita lihat baris yang kelima. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, aku menginap semalaman di tempat makcikku Maimunah, di rumah makcikku Maimunah. Kemudian Nabi SAW bangun malam dan buang hajat. Setelah itu baginda membasuh wajahnya, kedua tangannya, lalu tidur kembali. Kemudian baginda bangun lagi dan langsung mendatangi qirbah, yakni tempat simpanan air. Lalu baginda membuka tutupannya. Baginda berwuduk dengan sempurna tanpa menggunakan banyak air, namun mencukupi. Sesudah itu baginda solat. Lantas aku bangun dan membentangkan badanku kerana aku tidak ingin baginda tahu bahawa aku memperhatikannya. Kemudian aku mengambil air wuduk, lalu berdiri di sebelah kiri baginda sambil mengikutinya solat. Namun baginda mengambil tanganku dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Malam itu Rasulullah SAW solat 13 rakaat. Kemudian baginda berbaring, lalu tertidur sampai baginda berdengkur. Dan memang bila baginda tidur, baginda berdengkur. Kemudian Bilal datang dan mengumandangkan azan untuk solat. Maka baginda pun bangun dan langsung solat tanpa berwuduk lagi. Kita lihat tuan-tuan, poin yang akan kita bicarakan nanti. Maka baginda pun bangun dan solat tanpa berwuduk kembali. Dan di dalam lantunan doanya baginda membaca, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa 'azzim li nura. Doanya terhenti di situ tuan-tuan. Doanya terhenti di situ. Okey. Doanya terhenti di situ. Kita boleh baca doanya sampai ke situ, wa 'azzim li nura. Artinya, ya Allah, berilah cahaya dalam hatiku, dalam penglihatanku, dalam pendengaranku, kananku dan kiriku, di atasku dan di bawahku, di hadapanku dan di belakangku, dan besarkanlah cahaya itu bagiku. Kita lihat doa yang cukup baik tuan-tuan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyeluruh kehidupan kita, baik di depan kita, belakang kita, kanan kita, bawah kita, atas. Ini melihat kepada doa yang cukup baik, kita amalkan. Okey. Hadisnya terhenti, doanya terhenti di situ tuan-tuan. Quraib berkata baginda menyebutkan dalam doanya 7 kalimat, tapi aku lupa. Lalu aku menjumpai sebahagian dari anak Al-Abbas, yakni sepupu Rasulullah. Kemudian ia menceritakan kepadaku dengan hadis itu, dan ia menyebutkan tulangku, dagingku, darahku, rambutku, kulitku. Makna apa tuan-tuan? Artinya pada hadis itu juga terdapat yang lain, asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura. Ini di antara terdapat dalam hadis yang lain. Cuma bagi kita tuan-tuan, memadai kita hafal dan kita boleh baca dalam solat kita, boleh kita tengok dalam solat, lepas daripada solat kita, ketika mana kita berdoa kepada Allah, terhenti pada perkataan wa'azzim li nura. Sampai ke situ. Doa yang cukup baik kita baca ketika mana kita mendirikan malam kita. Okey. Tuan-tuan, kita kembali semula melihat hadis itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas adalah sepupu Rasulullah, anak kepada Abbas ibn Abdul Muttalib. Abdullah ibn Abdul Muttalib adalah ayah Rasulullah. Abbas ibn Abdul Muttalib adalah bapa saudara dia. Abdullah ibn Abbas adalah sepupunya. Yang mana pada malam itu Abdullah ibn Abbas tidur di sisi rumah ibu saudaranya Maimunah. Juga merangkap isteri Rasulullah. Kejap. Kalau mak saudara
kepada Abbas. Kan tadi Rasulullah dengan Abbas adalah sepupu. Mak saudara kepada Abbas adalah isteri Rasulullah. Boleh ke kahwin dengan mak saudara? Tuan-tuan, bukan mak saudara daripada ayahnya. Kalau mak saudara pada ayahnya memang tak boleh lah, itu memang mak saudara Rasulullah. Ini mak saudara daripada ibunya, daripada ibunya, tuan-tuan. Ini dalam perkara yang cukup berbeza. Daripada ibunya, bukan daripada ayahnya. Sebab ayahnya dan juga ayah Rasulullah adalah dua beradik. Mak saudara di sini bukan mak saudara yang menjadi saudara kepada ayah Rasulullah, tak. Mak saudara di sini adalah mak saudara daripada belah ibunya, yang mana mak saudaranya itu adalah isteri Rasulullah yang bernama Maimunah. Pada hadis itu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendirikan malamnya. Kita lihat semula pada poin itu, tuan-tuan, yang mana dia melihat Rasulullah bangun pada malam hari qada hajat. Setelah itu baginda membasuh wajahnya, kemudian tangannya. Tuan-tuan, ini juga adab kita bangun malam. Adab kita bangun malam, tuan-tuan, kita qada hajat, kemudian kita basuh sikit muka kita, kemudian kita basuh tangan, kita nak tidur dipersilakan. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bukan semata kita qada hajat, kita qada hajat, kemudian kita basuh muka kita sikit, tuan-tuan, basuh tangan, kemudian kita sambung tidur. Kemudian baginda bangun semula. Maknanya Abdullah bin Abbas tak tidur, tuan-tuan. Dia tengok je apa yang Rasulullah lakukan. Kemudian Rasulullah bangun semula. Lantas baginda meluru ke arah tempat simpanan air, qirbah. Dan baginda berwuduk dengan penggunaan air yang cukup minima. Lalu baginda mendirikan solat. Abdullah bin Abbas pun, tuan-tuan, dia bangun, dia berwuduk, kemudian dia datang kiri Rasulullah solat. Dia datang kiri Rasulullah, dia follow solat Rasulullah. Sebaliknya, tuan-tuan, Rasulullah memegang tangannya dan memalingkannya ke kanan. Faham tak? Dia Rasulullah di hadapan, Abdullah bin Abbas kiri. Jadi Rasulullah tarik tangan dia ke kanan, daripada kiri. Di sini, tuan-tuan, kita dapat mengambil beberapa hukum penting, iaitu sekiranya seorang makmum, tuan-tuan, semestinya makmum itu berada di kanan. Makmum berada di kanan, dan tidak sepatutnya makmum itu seorang sahaja berada di kiri. Seperti mana apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Abdullah bin Abbas duduk kiri, Rasulullah terus memalingkannya ke kanan. Jadi kita pun boleh lakukan begitu, tuan-tuan. Kita tengah solat di RNR sebagai contoh, ada seorang hamba Allah, dia datang kiri kita. Jadi kita mesti betulkan solatnya, pastikan dia letak di kanan kita. Tidak ada masalah dalam pergerakan tersebut, tuan-tuan. Manakala kita mesti mengambil inisiatif. Kita nak solat seorang, tuan-tuan, biasa kita pergi RNR, seorang dia akan solat tepi dinding kanan. Jadi kita nak follow dia susah lah, tuan-tuan. Sebab sepatutnya kita berada di kanan, tapi sekarang dia berada di kanan dinding, kita nak ikut dia susah. Jadi pun kita solat se-individu juga. Ini keadaan yang mesti kita betulkan. Sekiranya kita seorang je solat, kita datang seorang kita je, jadi pastikan kita ada ruang solat tengah sedikit, supaya bila ada orang datang, mungkin dia orang boleh follow kita senang dan boleh berada di kanan kita untuk turut serta solat secara berjemaah. Kemudian pada hadis itu juga, tuan-tuan, kita dapat melihat malam itu Rasulullah mendirikan solat malam sebanyak 13 rakaat. 13 rakaat. Kita pernah berbicara tentang bilangan solat malam ini sekitar 2 pertemuan lepas. Kemudian, tuan-tuan, ini poin yang saya katakan tadi. Kemudian baginda berbaring, lepas solat Rasulullah solat 13 rakaat tadi, Rasulullah membaring, lalu tertidur sampai berdengkur. Bukan tidur biasa, tuan-tuan, bukan tidur biasa, bukan tidur kita kata dalam keadaan duduk, tak. Tidur sambil berbaring sampai berdengkur. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, dan memang Rasulullah bila tidur pasti berdengkur. Tuan-tuan, ini bukan keaiban, tuan-tuan, bila kita berdengkur. Ya, kita lawan terlebih dahulu untuk azan, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
akbar, Allahu akbar. آت محمدا السيد الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, kembali kita berbicara pada ungkapan kita tadi. Di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala seperti mana yang kita nyatakan, iaitu disunatkan kepada kita untuk kita mendirikan solat secara berjamaah sama ada di malam hari. Ini jelas. Dan melihat perbuatan Rasulullah tadi, tuan-tuan, Rasulullah memegang Abdullah bin Abbas dan memalingkannya ke arah kanan baginda. Ini menunjukkan perbuatan sedikit, ianya tidak merosakkan salat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa anna al-fi'l al-qalil la yubtilu salah. Perbuatan yang sedikit ini ianya tidak membatalkan salat. Begitu juga berdasarkan hadis itu, sebab Abdullah bin Abbas masih kanak-kanak, tuan-tuan. Dia masih kanak-kanak, menunjukkan solat kanak-kanak itu sah. Sebab tak kala dia mendirikan solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Rasulullah menunjukkan solat kanak-kanak itu sah. Kemudian kita lihat pada poin berikutnya. Dan memang kata Abdullah bin Abbas, kemudian baginda berbaring. Selepas Rasulullah salat, Rasulullah baring, lalu tertidur sampai baginda berdengkur. Dan memang bila baginda tidur, baginda berdengkur. Tuan-tuan, ini fitrah manusia. Fitrah manusia, tuan-tuan. Kita pun berdengkur. Cuma kita dengar kawan kita berdengkur, kita ingat dia berdengkur, kita tak berdengkur, padahal kita pun berdengkur juga, tuan-tuan. Betul, sama je semua. Cuma bila kita tidur, kita tak dengar dia, tapi kita ingat dia je berdengkur, kita tak berdengkur. Tuan, semua kita berdengkur. Semua berdengkur. Cuma ada tahapnya, ada yang ekstrim, ada yang pertengahan. Tuan-tuan, ini melihat kepada tahap-tahap kita yang berbeza lah. Dengkur, semua berdengkur. Sebab Rasulullah sendiri pun berdengkur, tuan-tuan. Manusia, Rasulullah manusia. Ingat, jangan kita mengeluarkan Rasulullah daripada had manusia.
Okey, kemudian kita lihat apa yang berlaku tuan-tuan. Maka kita tengok, kemudian bila datang memandangkan azan untuk solat, maka baginda pun bangun dan langsung solat tanpa berwuduk lagi. Rasulullah tidur tadi, kemudian bila bangun, bila datang azan, Rasulullah membangun solat tanpa berwuduk. Macam mana ni? Tak batal wuduk ke? Okey, di sini tuan-tuan, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ini min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara perkara yang dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidur baginda itu tidak membatalkan wuduk. Sebab mata baginda alaihi salatu wasallam memang kita nampak tidur, sebaliknya hati baginda tidak tidur. Ini melihat kepada pandangan Imam An-Nawawi. Makna kata Imam An-Nawawi, tidur dalam keadaan berbaring tuan-tuan tidak membatalkan wuduk. Ini adalah perkara yang dikhususkan kepada Rasulullah. Okey. Manakala di sana mereka yang tidak bersetuju dengan pandangan Imam An-Nawawi, kata mereka tak. Tidur dalam keadaan berbaring tidak membatalkan wuduk bukan hanya menjadi khususiyah Rasulullah, bukan hanya dikhususkan kepada baginda alaihi salatu wassalam, bahkan ianya juga menjadi keringanan kepada umat baginda. Tuan-tuan, kalau kita kata pandangan ini tuan-tuan tak betul, susah juga. Manakala pandangan ini juga turut disokong oleh sebilangan dari kalangan para ulama. Jadi tuan-tuan, dalam bab ini seperti yang biasa, jangan kita melampaui batas. Mereka yang berpendapat dengan pendapat itu tuan-tuan, kita raikan. Mungkin tuan-tuan pernah mendirikan umrah, betul lah, sebelum subuh kita tengok orang tidur je. Imam datang, bila datang azan, semua bangun semula tanpa berwuduk. Tuan-tuan, mungkin mereka melihat dan berpegang dengan pendapat tadi, yang mana tidur dalam keadaan berbaring tidak membatalkan wuduk. Okey, kita pernah bicara dalam bab ini tuan-tuan. Kita pernah berbicara di dalam bab ini. Muka surat 354, kita lihat terjemahan. Muka surat 354, kita lihat terjemahan sahaja tuan-tuan. Mereka kata tak, perbuatan tersebut bukan hanya dikhususkan kepada Rasulullah, tak. Sebaliknya, ianya juga menjadi pensyariatan kepada umat baginda. Tidur dalam keadaan terbaring dan tidak tetap papan duduk kita tuan-tuan tidak membatalkan wuduk. Kita lihat, kita pernah berbicara dalam bab ini, muka surat 354. Terus kita lihat terjemahan tuan-tuan. Okey. Baris yang keempat, akhirnya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar bahawa satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disibukkan oleh suatu urusan sehingga baginda tangguhkan solat Isyak hingga kami tertidur di masjid. Pernah satu malam Rasulullah sibuk tuan-tuan, hingga kan Rasulullah lambatkan solat Isyak sampai para sahabat tidur habis di masjid. Kami lalu bangun, kemudian tidur lagi. Dan bangun lagi setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami dan bersabda, tidak ada seorang pun penghuni bumi malam ini yang menunggu-nunggu waktu solat selain kamu. Dalam hadis lain tuan-tuan, mereka bangun dan terus mendirikan solat bersama dengan Rasulullah. Dia orang tidur. Dia orang tunggu untuk melaksanakan solat Isyak bersama dengan Rasulullah tuan-tuan sampai dia orang tidur habis. Dia orang bangun, Rasulullah tak masuk lagi. Tidur balik. Tidur, bangun, Rasulullah tak bangun, tak masuk lagi. Dia orang tidur semula. Bahkan mereka meneruskan solat tanpa berwuduk tuan-tuan. Okey, pandangan ini tuan-tuan menangkis apa yang dibicarakan oleh Imam An-Nawawi. Kata mereka tak, ini bukan hanya dikhususkan kepada Rasulullah je, sebab hal ini juga pernah berlaku oleh para sahabat dahulunya saat mereka menanti solat bersama dengan Rasulullah solat Isyak. Rasulullah datang lewat sebab ada urusan, jadi dia orang tidur dulu tuan-tuan sampai tidur. Bangun, Rasulullah tak masuk lagi. Kemudian tidur, bangun, kemudian mereka mendirikan solat bersama dengan Rasulullah tanpa berwuduk. Jadi pandangan ini juga kita katakan di antara pandangan yang kuat. Sebab tu saya katakan tadi, kita mesti berlapang dada. Bila kita tengok dia orang bangun terus solat tuan-tuan, tadi tidur elok je, baring habis kan. Jadi dia orang bangun mendirikan solat tuan. Apa yang mereka lakukan itu juga berpegang kepada dalil. Kita meraihkan pandangan mereka, sebaliknya kita pun ada pandangan kita dalam bab itu. Dan syarat yang ditetapkan melihat kepada pandangan mazhab kita tuan-tuan, tidur dalam keadaan duduk dalam katanya papan punggung kita tuan-tuan tetap di atas permukaan bumi, ianya di antara tidur yang tidak membatalkan wuduk. Sebagai contoh, kita tidur dalam khutbah. Contoh je tuan-tuan, bukan menggalakkan tuan-tuan tidur dalam khutbah, tak. Tidur ketika khutbah Jumaat batal kata wuduk kita. Okey, sekira mana duduk kita itu dalam keadaan tetap tuan-tuan, ianya tidak membatalkan wuduk. Tapi ustaz, saya takut saya terkentut tadi. Mungkin terkentut ke masa saya tidur, saya tak sedar. Okey tuan,
Dalam bab itu ia tidak ambil kira. Takut-takut itu tidak ambil kira, tuan-tuan. Yang mesti kita ambil wuduk sekiranya kita yakin. Kita tidur ketika khutbah, jiran kita dengar kita kentut. Kita tak tahu kita kentut, tuan-tuan. Jadi jiran kita pun tegur, Haji Mat, kau ambil wuduk semula tadi sebab kau kentut. Pada saat itu, tuan-tuan, Haji Mat mesti ambil wuduk semula. Contoh, tuan-tuan, kena ambil wuduk semula. Aku tidur, aku tak rasa pun aku kentut. Betul, tetapi saksi lebih pada 10 orang. Semua orang dengar. Maaflah Haji Mat, kami dengar tadi. Jadi Haji Mat kena bangun dan ambil wuduk semula. Dalam bab itu, tuan-tuan, walaupun Haji Mat dia tak rasa pun, sebab dia tidur dan dia tak tahu pun dia sudah ketiadaan wuduknya. Okey, kita kembali semula, tuan-tuan, dan sekali itu sahaja sempat kita kongsi pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung bicara kita pada pertemuan akan datang. Mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, solat sunat tarawih hukumnya adalah sunat didirikan secara berjemaah. Hal ini merujuk perbuatan yang pernah dilakukan oleh baginda alaihi salatu wasallam dan juga para sahabatnya. Kenapa Rasul tidak mengekalkan solat tarawih? Sebab takut-takut sekiranya solat itu difardukan kepada umat baginda alaihi salatu wasallam. Jadi untuk meraihkan perkara tersebut, takut sekiranya difardukan, Rasulullah meninggalkan daripada mendirikan solat tarawih secara berjemaah. Faedah kedua yang dapat kita ambil di sini iaitu belas kasihan Rasulullah kepada umat baginda. Tuan-tuan, yang 5 fardu ni pun, tuan-tuan, kadang-kadang kita culas. Apatah lagi difardukan tarawih secara berjemaah, tuan-tuan, lagilah. Jadi dengan rahmah Rasulullah SAW, dengan belas kasihan baginda alaihi salatu wasallam kepada kita, tuan-tuan, hari ini yang difardukan kepada kita hanya 5 fardu semata. Pada ketiga yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita di sini, iaitu kita dapat melihat kesungguhan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam menuntut ilmu dan untuk memerhatikan Rasulullah, hingga baginda beliau tidur di rumah ibu saudaranya hanya untuk melihat pergerakan Rasulullah di malam hari. Khas dia tidur rumah mak saudara dia isteri Rasulullah. Dia tidur hanya semata untuk melihat Rasulullah. Maknanya dia tak tidur malam tu, tuan-tuan, dia tak tidur. Dia duduk hanya nak tengok je Rasulullah buat apa setiap malam. Jadi kita lihat bagaimana baginda menghidupkan malamnya, dan perbuatan Rasulullah SAW itu adalah syariat buat kita. Jadi wallahu taala alam. Saya mohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi, tuan-tuan, ibu-ibu, saya memohon kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.